Assalamualaikum saya ucapkan kepada Dr. Rahmat binti Abdul Ghani selaku pensyarah bagi kod kursus CWC P1042 Pengurusan Akademi. Kami dari BMSK2 akan membentangkan tugasan 3 berkaitan tajuk analisis keutahan wacana, sumber rujukan dan kejelasan dalam penulisan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Kabalin Masura, Nurish Farna Ikhwani dan Nurul Sasabila Aisyah. Soalan tugasan. Berdasarkan sebuah artikel berhubung dengan isu-isu pendidikan semasa, anda dikehendaki menganalisis keutahan wacana, sumber rujukan dan kejelasan terdapat dalam artikel tersebut secara berkumpulan. Tajuk artikel yang kami gunakan sebagai rujukan ialah kemahiran visualisasi pelajar terhadap kognitif abstrak dalam peribahasa. Kandungan pembentangan kami merangkumi definisi wacana, konsep keutuhan wacana, analisis keutuhan wacana dalam artikel, kemahiran membuat rujukan dan kejelasan dalam penulisan. Seterusnya, definisi wacana. Menurut Nik Safiah Karim 2003 menyatakan bahawa wacana ialah gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dalam teks seperti rencana. Pengenalan wacana. Wacana ialah suatu teks atau bahan bacaan yang bermakna bagi pembaca sebagai satu unit bahasa yang melebihi ayat. Kamus Bahasa Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan wacana sebagai keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan, ucapan, pertuturan atau percakapan. Wacana juga merupakan pertukaran idea secara lisan melalui wacana ilmu. Wacana atau diskurs adalah perkataan dan konsep yang digunakan dalam pelbagai yang memberikan definisi berdasarkan kepakaran dalam bidang tugas yang digunakan menurut Asma Haji Umar 2018. Berikut menunjukkan artikel yang kami gunakan untuk melaksanakan tugasan kami. Seterusnya ialah analisis keutuhan wacana yang terdapat dalam artikel. Jadi, kita kena kenal dulu apakah itu keutuhan wacana. Keutuhan wacana dikesan apabila terdapat urutan atau koheren iaitu kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat dipahami. Jadi wujudnya tautan atau kohesi iaitu keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Jadi terdapat pendana wacana yang wujud dalam keempat-empat jenis keutuhan wacana. Terdapat 4 konsep keutuhan wacana. Yang pertama, keutuhan semantik. Yang kedua, keutuhan leksikal. Yang ketiga, keutuhan gramatikal. Dan yang keempat, keutuhan fonologi. Yang pertama ialah keutuhan semantik. Ia merupakan kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan ataupun tulisan. Selain itu, ia melibatkan hubungan antara klausa dengan ayat yang terdapat dalam penulisan wacana. Hubungan semantik antara bahagian wacana iaitu hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan hasil, hubungan sebab dan tujuan, hubungan latar dan kesimpulan dan yang terakhir ialah hubungan memperkuat isi. Jadi, bagi contoh pertama, hubungan semantik antara bahagian wacana, hubungan sebab dan akibat. Contoh yang diberikan ialah bagi hubungan sebab, kemahiran visualisasi amat berkait rapat dengan kemampuan individu untuk melakukan gambaran teori dalam minda menerusi pengaplikasian pengalaman lepas. Jadi akibatnya, kemahiran visualisasi penting dalam proses pembelajaran dari peringkat awal kanak-kanak kerana dapat membantu mereka memahami konsep abstrak dan membolehkan mereka menghubungkan idea yang berbeza. Jadi, bagi hubungan sebab dan hasil, hubungannya kemahiran visualisasi dalam kajian ini pula dilihat dalam konteks pemahaman pelajar terhadap peribahasa, merujuk kepada kemampuan seseorang untuk membayangkan atau membentuk gambaran dalam kognitif mereka ketika membaca atau mendengar peribahasa. Jadi, hasilnya, kemahiran ini dapat membantu seseorang pelajar memahami makna yang terkandung dalam peribahasa dengan lebih baik. Bagi keutuhan semantik yang seterusnya ialah hubungan sebab dan tujuan. Bagi sebab,
Kemahiran visualisasi ini dapat membantu pelajar untuk memahami dan menguasai kognitif abstrak dalam peribahasa, dan tujuannya ialah gambar mempunyai kesan yang lebih besar terhadap pemahaman bacaan berbanding representasi visual campuran. Selain itu, representasi visual memberi kesan yang berbeza. Bagi hubungan latar dan kesimpulan, contohnya kemahiran visualisasi adalah kemampuan untuk membayangkan, menginterpretasi dan menghasilkan gambar kognitif atau grafik dari sesuatu yang tidak terlihat oleh mata melalui ciri-ciri intrinsik leksikal. Jadi, kesimpulannya, visualisasi adalah proses visual dari sesuatu yang tidak dapat dilihat secara langsung. Bagi contoh hubungan memperkuat isi, contohnya, sehubungan itu, imajinasi grafik dapat mempermudah komunikasi antara budaya. Dalam konteks silang budaya, peribahasa seringkali sukar dipahami oleh orang yang tidak berasal dari budaya tersebut. Namun dengan menggunakan grafik yang dapat merangkumi konsep atau situasi yang dijelaskan oleh peribahasa, kita dapat membantu mereka dari budaya yang berbeza untuk memahami makna dan konteks dari peribahasa tersebut. Seterusnya ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana, serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Menurut Faridah Nazir 2014. Selain itu, hubungan leksikal merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana iaitu perkataan atau leksikal. Konsep semantik dalam pemilihan leksikal ialah pembuka dan penutup, hiponim iaitu menunjukkan maksud perkataan lain iaitu makna umum dan makna khusus. Antonim pula ialah perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan. Kolokasi ialah pengulangan yang melibatkan penggunaan sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. Persamaan leksikal atau sinonim ialah perkataan berlainan ejaan atau bunyi tetapi menghasilkan makna yang sama atau hampir sama. Biasanya dapat dilihat melalui kata dasar yang sama tetapi penggunaan imbuhan yang berbeza. Bagi pengulangan pula, perkataan diulang secara penuh tanpa memberikan sebarang perubahan sama ada bunyi atau maksudnya. Perkara ini dianggap penting untuk memberikan penekanan dalam sesebuah konteks yang sesuai. Bagi pembuka dan penutup, artikel ini mengaplikasikan keutuhan leksikal pembuka dan penutup. Sekiranya ada, contoh penutup yang sering digunakan ialah dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk, manakala penutup pula menggunakan terima kasih. Bagi persamaan leksikal atau sinonim, contohnya gambaran objek ataupun image. Berikut merupakan contoh keutuhan leksikal dari segi kolokasi dan antonim yang terdapat dalam artikel. Berikut merupakan contoh keutuhan leksikal pengulangan dan hiponim. Bagi pengulangan, pada muka surat 74 dalam artikel, perkataan visualisasi diulang 7 kali. Seterusnya, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal bermaksud satu hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Wacana yang berkualiti dapat memperlihat hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Ia dapat dibuktikan melalui penggunaan penanda gramatikal. Bagi pendapat tokoh Abdullah Yusof pada tahun 2009, keutuhan gramatikal bermaksud bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang terbentuk daripada proses gramatikal termasuklah pengimbuhan, penggandaan dan pemerjukan. Manakala Faridah Nazir pada tahun 2014 pula mengatakan bahawa hubungan keutuhan gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Menurut Faridah Nazir et al. Pada tahun 2014, terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana yang terdiri daripada penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis dan penanda penghubung. Kemudian, penanda rujukan. Penanda rujukan merujuk kepada kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Contohnya, saya, kamu dan mereka ialah kata ganti nama diri orang. Seterusnya, itu dan ini ialah contoh bagi kata ganti nama tunjuk. Seterusnya, penanda penggantian. Penanda penggantian bermaksud proses menggantikan perkataan atau frasa dengan kata nama, kata kerja atau klausa lain untuk mengelakkan berlakunya pengulangan kata.
Sebagai contoh, kemampuan seorang untuk membayangkan dan membentuk gambaran dalam kognitif mereka ketika membaca atau mendengar peribahasa diganti dengan proses ini untuk mengelakkan berlakunya pengulangan di situ. Selepas itu, penanda elipsis. Penanda elipsis bermaksud unsur penyelapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya dan menggugurkan perkataan yang telah diketahui oleh pembaca. Sebagai contoh, pelajar yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang dunia sekeliling, budaya, nilai dan falsafah bangsa Melayu akan lebih mudah membayangkan makna tersirat dalam peribahasa. Ditukar menjadi pelajar tersebut juga akan lebih peka terhadap unsur-unsur bahasa, budaya dan pemikiran yang terkandung dalam peribahasa. Menggugurkan perkataan pelajar yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas kepada pelajar tersebut. Dan yang terakhir ialah penanda hubungan. Penanda penghubung berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Menurut Faridah Nazir et al. 2014, terdapat 6 jenis kata penghubung dalam bahasa Melayu yang digunakan sebagai penyambung antara fakta, klausa, frasa dan satu satuan yang lebih besar. Contoh penanda idea ialah seperti oleh itu, seperti dan maka. Contoh bagi penambahan pula ialah lebih-lebih lagi dan selanjutnya. Contoh bagi penghuraian ialah selain itu, tambahan pula dan selepas itu. Contoh bagi pertentangan idea ialah namun, walaupun, sebaliknya. Dan contoh bagi penghubung tempoh ialah kini, pertama dan kedua. Antara contoh penanda hubungan yang terdapat dalam artikel ialah namun, selain itu, seperti, maka, walaupun dan sebaliknya. Kebutuhan fonologi terbagi kepada 3, iaitu intonasi suara, hentian suara dan nada suara. Hubungan fonologi dapat dilihat melalui hentian atau kesenyapan suara, intonasi dan nada suara. Bagi intonasi suara, intonasi dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Seperti contoh yang ditunjukkan ialah ayat penyata di mana dibaca secara mendata dan dia berfungsi sebagai penanda untuk memisahkan ayat dan menunjukkan bentuk ayat itu sama ada menyoal atau menyata serta membezakan struktur ayat. Seterusnya bagi nada suara berperanan untuk membezakan ayat mengikut situasi atau keadaan. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, ia menggunakan pembuka kata bagi menunjukkan satu perkataan itu disebut dengan menggunakan intonasi yang berbeza daripada ayat penyata atau pembacaan biasa. Akhir sekali bagi hentian suara. Hentian suara berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti notah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Seperti contoh yang ditunjukkan, ia menggunakan pembuka kata, koma dan juga titik untuk menandakan bahawa bandingan masuk ayat itu berdasarkan hentian suara. Seterusnya ialah kejelasan dalam penulisan. Kejelasan dalam penulisan bermaksud penggunaan ayat yang ringkas ataupun pendek, mudah dibaca, mudah difahami dan tidak kabur. Menurut Awagu 2021, penggunaan kata-kata terbuka perlu dielakkan kerana ada kemungkinan pembaca akan menyalah tafsir reka bentuk dan tujuan kajian. Jadi, kejelasan dalam penulisan merangkumi penulisan yang secara objektif, penulisan yang jelas, perkembangan idea secara logik iaitu mempunyai koheren dan kohesif, menggunakan bahasa yang formal dan juga penggunaan akronim dan kata singkatan yang betul. Jadi, apakah kohesi? Kohesi ialah pertautan. Menurut Husin Fatih 2016, menjelaskan bahawa kohesi ialah tautan yang merujuk kepada aspek formal bahasa dalam wacana atau teks untuk menghasilkan satu wacana yang lengkap, iaitu menggunakan penanda wacana dan juga menggunakan kata hubung. Ciri-ciri penulisan kohesi ialah berbagai-bagai struktur ayat, menggunakan tanda baca yang betul, perenggan dibina dengan baik, penggunaan kata hubung yang tepat dan peralihan antara perenggan dengan bahagian lain adalah tepat.
Berikut merupakan petikan artikel yang mempunyai ciri-ciri kohesi. Jadi, perkataan imajinasi grafik dan kemahiran ini diwarnakan. Dalam wacana di atas, terdapat perkataan kemahiran ini yang merujuk kepada imajinasi grafik. Oleh itu, wacana di atas menunjukkan penulisan yang mempunyai kesinambungan dan terikat antara satu sama lain. Seterus ialah koheren. Koheren ialah kesinambungan. Menurut Tarigan 1987, koheren adalah satu keserasian hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga membentuk satu pengertian yang bermakna. Ia menentukan isi sokongan berkait antara satu sama lain, mengeluarkan isi yang tidak menyokong isi utama, memastikan semua isi sokongan adalah berkait dengan isi utama yang dinyatakan dengan ayat topik dan menyusun isi secara logik. Jadi, ciri-ciri penulisan koheren ialah menentukan isi sokongan berkait antara satu sama lain, mengeluarkan isi yang tidak menyokong isi utama, dan memastikan semua isi sokongan adalah berkait dengan isi utama yang dinyatakan. Berikut merupakan petikan yang mempunyai ciri-ciri koheren. Dalam wacana di atas, terdapat unsur koheren kerana setiap ayat bertaut antara satu sama lain dan mempunyai makna. Akhir sekali, analisis sumber rujukan yang terdapat dalam artikel. American Psychological Association APA telah membuat pengemas kinian ke atas format citasi dan rujukan iaitu Citations and References dalam edisi ke-7 yang diterbitkan pada Oktober 2019. Antara contoh citasi APA 7 ialah seorang penulis disertai dengan tarikh dalam kurungan, contohnya seperti Abdul Wahab 2014, dua orang penulis disertai dengan penggunaan perkataan dan, contohnya seperti Zabedah Muhammad dan Syaiful Bahari Muhammad Razi 2020. Akhir sekali, jika lebih daripada dua orang penulis, penggunaan et al digunakan seperti dalam rajah di atas. Sebagai pengetahuan tambahan, jika nama penulis berada di hadapan, contohnya seperti Abdul Wahab 2014 mendefinisikan kolokasi adalah aspek bahasa yang dijelaskan sebagai urutan kata yang mengiringi kata tertentu, ianya merujuk kepada penulis dan bukannya info. Begitu juga sebaliknya, jika nama penulis berada di belakang, ianya merujuk kepada info dan bukan penulis. Sebagai contoh, kemahiran visualisasi adalah kemampuan untuk membayangkan, menginterpretasi dan menghasilkan gambar kognitif atau grafik dari sesuatu yang tidak terlihat oleh mata melalui ciri-ciri intrinsik leksikal. Muhammad Safarin dan Muhammad Sukri 2006. Nama dan tahun juga ditulis dalam kurungan yang sama seperti mana yang kita boleh lihat dalam artikel di atas. Di sini kami sertakan beberapa bukti citasi dan rujukan yang kami peroleh daripada artikel ini. Rajah di atas menunjukkan citasi, manakala di bawah pula ialah rujukan. Baiklah, rujukan bermaksud perbuatan memberi kredit atau menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir sesebuah penulisan. Rujukan juga menandakan perkara yang telah ditinjau atau dirujuk dalam teks sebagai salah satu cara untuk membantu mengiktiraf karya orang lain. Menurut Mok Song Sang pada tahun 2009, beliau mendefinisikan rujukan sebagai sumber asas dan sumber sekunder. Di dalam penulisan akademik, pelajar perlu membaca sumber-sumber yang berilmiah sebagai bahan penghujaan. Antaranya ialah buku, artikel, jurnal, akhbar, tesis, laman web dan sebagainya. Terdapat beberapa gaya pengenaian sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan akademik. Antaranya ialah APA iaitu American Psychological Association, Modern Language Association iaitu MLA, Chicago Citation Style, CCS dan lain-lain. Oleh itu, dalam penulisan yang berilmiah, semestinya bahan rujukan yang digunakan secara piawai dan tekal serta tidak bercampur aduk atau tidak tersusun.
Senarai rujukan terdiri daripada nama, penulis perlulah memberikan nama akhir, kemudian diberikan huruf permulaan, nama pertama ataupun tengah. Contohnya seperti Abdul Rahim R. Hasan R dan Harun SH, simbol dan digunakan dalam senarai rujukan. Seterusnya, memberikan nama akhir, kemudian huruf permulaan, nama pertama ataupun tengah. Senarai rujukan artikel jurnal pula perlulah mengandungi nama penulis artikel tersebut, tajuk artikel, nama jurnal dan volume dicondongkan, serta muka surat artikel. Berikut merupakan senarai rujukan dalam artikel daripada jurnal yang kami gunakan. Sebagai contoh, nama penulis artikel tersebut ialah Abdul Rahim R, Hasan R dan Harun SH. Tajuk artikel itu pula ialah Visualization, Skills and Mathematical Problem Solving Ability Among Primary School Students. Nama jurnal dan volume yang dicondongkan ialah Journal of Education and Practice 732 dan akhir sekali muka surat artikel tersebut ialah 84 hingga 89. Seterusnya, senarai rujukan dalam buku pula perlulah mengandungi nama penulis bab tersebut, tajuk bab dalam buku, nama editor, tajuk buku, muka surat bab berkenaan, dan nama syarikat penerbitan. Berikut merupakan senarai rujukan dalam artikel yang kami gunakan daripada buku. Akhir sekali, senarai rujukan di penghujung penulisan perlu disusun mengikut abjad A hingga Z dan tidak nombor susunan. Berikut merupakan senarai rujukan yang kami peroleh dalam artikel. Di sini kami letakkan senarai rujukan yang kami rujuk semasa membuat tugasan ini. Pertama, kami letakkan link artikel dan seterusnya kami juga merujuk YouTube untuk mendapat lebih pengetahuan dan maklumat tentang kerja khusus ini.